Okay. So, saya dah tekan record. So, daripada 0 ke 100 degree Celsius ni, okay. So, kalau kita tengok kalau awak kat sekolah dulu, ada ambil masa tau dekat sini. Alright. Dia ambil masa. Sebelum dia tidak direct. Dia bukan dia direct macam naik terus 100 degree Celsius tak. Dan bila lepas 100 tak ada terus naik. Dia ambil masa. Maknanya daripada 0 ni dia ambil masa sikit dan dekat bila dah sampai 100 degree Celsius dah boiling point, dia straight sekejap. Dia tak naik terus. Inilah yang dikatakan sebagai adanya perubahan internal energy. Ada perubahan internal energy, tetapi tidak ada berlaku perubahan dekat temperature. Sebab ini kalau kita lawan dengan time. Kalau kita lawan secara menggunakan energy, maknanya T degree C melawan energy, kita akan dapat trend yang sama juga. So which is this is 100 degree Celsius and this is 0 degree Celsius. Alright, ada perubahan energy. Mana kat sini ada perubahan internal energy and tetapi tidak ada perubahan dari segi temperature. Maknanya dekat temperature kosong, dia ais tu dia ambil tenaga, dia ambil energy. Maknanya dia serap api, okay? Sebab kita apply heat kan untuk cairkan air batu. Jadi apa yang berlaku? Heat tadi tu digunakan untuk break the bond between the atom. Betul. Jadi bila dah itu yang dikatakan adanya perubahan internal energy. Okay? Tetapi pada ketika itu tidak ada perubahan temperature. Okay? So itulah yang berlaku dalam keadaan solid dengan liquid. Daripada keadaan solid ke liquid dan liquid kepada gas dalam material. Okay? Contoh kalau kita ambil sekarang ni adalah kita ambil air, water. Alright? So during a phase change, the amount of heat exchange is given as Q equal to ml. So tadi kita dah belajar sebelum ni specific heat. So Q equal to mc, the change in T. Betul. Yang mana C adalah the specific heat of material. Right? Jadi daripada sini, ini untuk case di mana adanya perubahan temperature. Tetapi bila satu case yang mana kita sebut tadi, there is no change temperature change but there's a change in internal energy during this phase change, maknanya semasa perubahan fasa, okay, the amount of heat exchange is given by Q equal to ml, yang mana M adalah mass of the materials and L ni adalah dipanggil sebagai latent heat. Okay, dari Q ni is a positive sign is if energy is added. Apabila energy kita tambah, maknanya kita bagi energy, kita bagi tenaga, maknanya kita apply heat, maknanya material tu air tu dia serap tenaga. Dia serap material tu air serap tenaga. Maknanya kita bagi tenaga, kita bagi energy. So Q adalah positif. Maknanya dia terima tenaga, so di value dia adalah positif. Kalau lah Q ni negatif, maksud energy is removed. Maknanya energy tenaga dikeluarkan daripada water tersebut, daripada material tersebut. So L is the latent heat of the substance, where L depends on the substance and the nature of the phase change. So latent heat latent heat of a substance is the amount of energy required to change 1 unit mass of the substance from one state to another state. So this is the definition lah. What is the latent heat? So in case if we ask, korang dengar ke? Saya takut ada terputus-putus pula. So, okay. Kalau saya tiba-tiba hilang, korang bagi tahulah, korang panggil ke, bahasa korang tulis dekat chat box tu. Sebab biasalah internet kadang-kadang dia laju sangat. Kita tak tercapai nak komputer saya tak sempat nak menangkap kelajuan internet tersebut. Sehingga apa yang disebut oleh Amirul Hafiz, Amiha. Disebut oleh Amiha tadi. Amirul kan Hakim. Internet dia. Amirul Hakim. Oh sorry lah, marah pula dia. Okay, Amirul Hakim. Amiha. Okay. So menunjukkan bahawa internet ni terlalu laju. Jadi kadang-kadang tak sempat nak menangkapnya. Okay. Jadi ini adalah dia punya definition. Jadi kalau lah exam kan dia tanya, define what is the latent heat. Define latent heat. So kita ingat Q equal to mL. Jadi kita tulis L adalah sama dengan Q divided by M. Jadi apa kita boleh buat? Kita buat layat daripada equation ni. Okay? Jadi kalau equation ni is amount of energy. Maknanya Q is amount of energy to change. Untuk ubah satu unit mass of the substance from one state to another. Alright. So daripada equation ni kita boleh create definition. Kalau tak boleh juga, awak ingatlah, awak tulislah
equation, lepas tu awak define lah simbol-simbol kat sini. Right? So latent means hidden. Bermaksud kita tak nampak dia. Sebab kita perubahan dia adalah the increase in heat doesn't increase in temperature. Sebab apa? Sebab ada perubahan tenaga tetapi tidak ada perubahan dari segi temperature. So that's why kita panggil sebagai hidden lah, latent. Right? So latent heat ni terbagi pada dua. Latent heat of fusion and latent heat of vaporization. So latent heat of fusion adalah digunakan untuk melting ataupun freezing. Meaning to say daripada solid to liquid. Maknanya ataupun mana-mana satu untuk konsep fusion. Kalau konsep vaporization daripada liquid kepada to gas. So mana-mana, sama ada liquid kepada gas ataupun gas kepada liquid. So dia melibatkan konsep boiling ataupun condensation. So kita tengok konsep dia yang kita cerita tadi. So kalau kita ada graph of temperature melawan energy. Maknanya energy input ni adalah kita bagi tenaga. So let's say lah kita ambil satu material tu like maybe water lah. Water kita ambil air batu daripada negatif, katakan negatif 10 degree Celsius. Okay, kita ambil air batu daripada negatif 10 degree Celsius yang mana dalam keadaan solid. So bila kita apply a voltage lah, kita apply heat, okay, kita apply kita bagi haba, okay, kita apply heat. Apa yang berlaku? Solid tadi dia akan naik temperature sampai ke kosong. So 0 degree Celsius. Okay, daripada 0 degree Celsius, kemudian dekat 0 degree Celsius ni apa yang berlaku? Dia jadi constant. So dekat keadaan inilah kita panggil sebagai latent heat of fusion. Yang mana dekat keadaan sini, alright, kita tengok dekat sini, dia ada perbezaan tenaga. So this is the latent heat of fusion. Latent heat of fusion maknanya ada perubahan tenaga yang mana tenaga yang digunakan di keadaan sini, okey, yang kita gariskan kat sini, okey, kalau saya lorekkanlah kat sini, alright, digunakan untuk mengubah sesuatu fasa daripada keadaan solid kepada keadaan liquid. Tapi dalam keadaan ni, apa yang berlaku? Temperature ni tetap remain constant, remain sama, dia tidak berubah. Alright. So, kemudian apa lagi? Bila kita bagi lepas dah berubah, dia dah jadi liquid, apa berlaku? Dia akan naik temperature ni. Okay, temperature tu akan naik sampailah pop about 100 degree Celsius. Kita kata dekat sini dia 100 degree Celsius. Dia jadi constant. Sebab apa? Sebab dekat sini dia berubah keadaan daripada gas liquid kepada gas. Jadi dalam keadaan sini, okay, kepada antara D dengan E ni yang kita lorekkan ni adalah kita panggil latent heat of vaporization sebelum dia bertukar menjadi gas. Alright. So inilah yang berlaku. So dalam kes ni apa yang berlaku masa dalam heat ni berlaku dalam latent heat of fusion ni, masa ni kata apa, sebab atom ni dia terikat, dia bond di antara satu sama lain. Jadi dia ada dia ada orang panggil attractive force. Okay. Daya tarikan di antara satu atom dengan satu atom. Jadi haba yang dia bagi tu atom tu gunakan untuk ceraikan dia punya diri. Yalah, orang kata dah panas apa, kita belah lah. Sebenarnya atom pun macam tu lah, dah panas kan, nak duduk lagi sama-sama, so dia pun belah lah, jadi dia pun bercerai. Begitulah dia. Okay, so ini pun ini sama tadi kita cerita pasal latent heat of vaporization. So this is the example of the latent heat of some material. Okay, so let's see an example lah. Kita tengok how much energy is required to change 1 gram of ice at negative 30 degrees C to steam at 120 degrees C. Dia dah bagi sekian. So bila kita dapat soalan macam ni, dia suruh kita cari apa? Dia suruh kita cari jumlah tenaga. Okay? Dia suruh cari energy. How much energy required? Maknanya dia suruh kita cari berapa bilangan tenaga yang diperlukan. Tenaga, betul lah tenaga kan, yang diperlukan untuk kita ubah satu gram of air batu, of ice kepada daripada negatif 30 degree C tu steam of 120 C. So kalau dalam kes macam ni, first ini kita ada apa? Kita ada mass sama dengan 1 gram. Tukar kepada 1 kilogram bersamaan berapa? 1 kilogram is 0.001
kg. Ataupun awak boleh tulis sama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 3 kali 10 kuasa 3 gram. Sebab apa? Sebab negatif 3 darab 3, tambah 3 jadi kosong. So 10 kosong kosong sama dengan 1. Which is yang ini adalah sama dengan kilogram. Okay. So akan dapat 1 kali 10 kuasa negatif 3 kilogram. Right, kalau awak tak ingat lah macam mana nak ubah. Okay, ini cara nak ubah dia. Kemudian kita pergi kepada, bila soalan macam ni, apa yang penting adalah kita kena lukis. Kita kena lukis dia punya graf. So lukis graf of temperature lawan heat. Okay. Temperature dalam degree Celsius melawan heat Q. Okay. Dalam unit joule. Jadi dia start dengan negatif 30. So kita start kat sini negatif 30. Negatif 30 dia keadaan macam mana? Dia tak straight kan? Dia adalah dia naik. Okay. Dia naik. So dia naik lurus sampailah dia berubah phase kat mana? Dekat 0 degree Celsius. Dia turun lurus dan dia naik balik sampailah dekat mana? Sampai dekat 100. Okay, dekat sini 100. Dan dia akan naik lagi sampai ke mana? Ke mana maksimum? Dia naik sampai ke 120 degree Celsius. Jadi dekat kes ni apa yang kita boleh buat? Kita boleh pecahkan dia kepada beberapa kuartil. Okey, jadi kat sini kita anggaplah dekat sini 1 2 okey, 3 4 5. Betul? Jadi kita boleh anggap ini. Ini katalah ini 1 2 3 4 5. Kan? Kita boleh nampak. Follow ke? Okey ke? Okey. Okey. So, dekat sini kita kira dulu. Berapakah energi yang diperlukan dekat energi yang dekat section 1? So, kita katakan Q1. Dekat section 1, Q. Q ni melibatkan latent heat ke melibatkan specific heat? Dia melibatkan latent heat atau melibatkan specific heat? Specific heat. Okay, dia melibatkan specific heat because of there's a change in temperature. Jadi kita tulis MC, the change in T. Jadi mass dia berapa? Kita dapat 0.001 darab dengan C. C dia kita kena cari C mana? Kita kena ambil C of air batu. Air. Sebab dalam keadaan yang fasa pertama, okay, dia dalam keadaan air batu. So kita kena pakai specific of ice. Jadi 2.09 kali 10 kuasa 3. Dan change in temperature is temperature final tolak temperature initial. Maknanya 0 minus 30. Bermaksud campur 30 lah kan. Kosong tolak dengan negatif 30. So samaan kosong campur 30. So dapatlah dia punya value of sekian. Alright. Dan kita pergi kepada fasa yang kedua. Yang kedua melibatkan apa? Dia ada perubahan temperature? Tidak. Dia melibatkan latent heat. So kita gunakan latent heat of fusion. Jadi latent heat of fusion is 0.001 multiplied by latent heat of fusion of water dia dah bagi is 3.33 times 10 to the power of 5. So kita dapatlah value dia sekian. And for Q3, dia melibatkan apa? Dia melibat daripada 0 kepada 100 degree Celsius. So dia melibatkan specific change in temperature, ada specific heat. So dapatkan MC, the change in T, which is 0.001 darab dengan C of water. Sebab dalam keadaan yang ketiga ni dia dah ada dalam keadaan water. So 4.186 times 10 power of 3 multiplied by 100 minus 0. So dapat value sekian. Untuk Q4, dia dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan yang mana dia maintain dekat 100 degree C tu kan. Jadi dia dalam keadaan latent heat of vaporization. So MLV is equal to 0.001 multiplied by LV of water is here. Dia dah bagi 2.26 kali 10 kuasa 6. Dia dapatlah sekian. Dan Q5 maknanya yang last kali dia pergi maksimal adalah 120. Kan? Dan minimal adalah 100. So kita gunakan MC, the change in T. So is 0.001 darab dengan C of gas. Dia dah bagi tak? C of steam lah. Okay, yang ni dia bagi. 2.01 times 10 power of 3 darab dengan 120 minus 100. Okay, dapatlah sekian value. Jadi, ini kita kira energi dekat pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat dan fasa kelima. But the question is, they ask you to find how much energy is required to change 1 gram of
daripada initial sampai ke final. Jadi macam ni kita dah buat. So kita kena Q total. Q total is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. Jadi kita tambahkan value yang kita dah kira kat semua ni. Okay, dapatlah answer dia. Boleh faham? Clear ke? Faham. Okay, right. So kat sini. So kita dah lukis ni. So kita dah kira, dapatlah 3114.5 joule kat sini. Right. Then, kemudian kalau lah soalan dia kata dia tambah plot a graph of temperature melawan heat. Right. Kalau tadi soalan tak tunjuk kan, dia tak kata. So yang ni kalau kita dia tambah, dia suruh kita plot. Jadi apa kita kena buat? Kita kena plot graph. Dalam masa kita plot graph, bila kita plot graph kena ingat adanya label. Exist label dan kena ada value ni lah. Okay. Kata apa? Scale. Kalau tak ada scale, maknanya awak buat graph yang salah lah. Jadi dekat scale ni kita kena tulis. Macam kita tulis Q1, Q2, Q3 ni kan tadi. Kalau kita kira kat sini, Q1 dia bagi 62.7 joule. So maknanya 62.7 joule maksud daripada negatif 3 sampai ke 0. So 62.7 joule. Kemudian kita tengok. Kat sini adalah daripada Q2 melibatkan 333 joule. Bermaksud kat mana 333 joule? 333 joule tu adalah kat sini. Sini campur sini adalah 333 joule. Bermaksud kalau kita tulis graf, lukis graf, 333 joule mesti campur dengan 62.7. Barulah kita boleh label dekat sini. Kadang-kadang ada yang silap buat graf. Dia tulis kat sini 333. Okay. Sedangkan dia kena campur dulu dengan yang initial. Sebab itulah bila kita buat semua, kita campur, last kali kita dapat 3114.5. Yang mana dia sama dengan total heat yang kita obtain lah dalam kita punya case ni. Clear? Ada soalan dekat ini? Clear. Tak ada? Okay, tak ada. Okay, kita tengok kepada okay, habis tu kita masuk ke konsep seterusnya lah berkaitan dengan calorimetry. So apa itu calorimetry lah? Calorimetry lah satuan teknik for determining the specific heat of a substance. Kita nak tentukan specific heat of satu material. Kan? Kalau macam tadi soalan ni dia dah bagi tahu dah specific heat of water adalah 4.18 times 10 to the power 5 kan, joule per berapa tadi? Joule per kilogram. Okay. So kalau kat sini kalau kita ada satu material baru, berapakah dia punya specific heat? So kita nak tentukan sesuatu material ataupun kita ada material baru, kita nak tentukan dia punya specific heat of material, kita gunakan konsep calorimetry ni. So calorimetry is a vessel that is a good insulator which allow a thermal equilibrium to be achieved between substance without any energy loss in the environment. So dah satu material yang mana kalau kita tengok kat sini, right? Ini dia punya chamber lah. Chamber dia ada water. Contohnya kita masukkan air. Okay, ada air dan kita ada thermometer. Dan dalam sini kita ada stirrer. Stirrer ni untuk apa? Untuk kita kacau water ni supaya dia homogeneous. Okay. Kita ada insulator lid lah. Insulator lid ni untuk masukkan dia. Dan kita ada insulator, ada air, ada air. Bukan air, air. Udara kat tepi ni, keliling. Kemudian ada insulating jacket dengan ada calorimetry cup. So ini untuk apa? Untuk elakkan ada berlakunya pengeluaran heat lah. Okay, kalau kita baca kat sini, a vessel that a good insulator, dia adalah satu insulator yang mana dia allow a thermal equilibrium to be achieved between substance. Maknanya dia allow berlakunya thermal equilibrium antara antara satu material dengan satu material lain dekat dalam ni tanpa without energy loss to environment, tanpa ada tenaga keluar ke sekeliling. So analysis performed using a calorimetry, dia melibatkan apa? Kita akan apply a concept of conservation of energy. Maknanya bila kita apply conservation of energy, energy initial mesti sama dengan energy final. So ini adalah concept of conservation of energy. So the energy that leave the warm substance equal to the energy that enter the water. So itulah dia punya konsep. So kalau konsep kat sini adalah dia kata heat gain equal to heat loss. Bermaksud haba yang kita bagi pada apply sama dengan haba yang dia release. Contohnya macam ni lah. Kita ada air batu. Macam ni, awak pergi kedai, sekarang ni semua dah balik kan. Kita pergi kedai lah. Kita pergi kedai, kita beli air teh ais. Teh ais tu kan kalau nak buat,
susu tu kan pekat. Jadi kena buat apa? Kena pakai air panas tu kan. Kena bancur dengan air panas dulu. Jadi kita bancur dengan air panas. Kemudian bila dah panas, teh tu dah panas, kita nak sejukkan dia macam mana? Kita masukkan air batu. Betul? Ais. Jadi bila kita dah ada air panas dengan air batu, so kita masukkan dia kedua-dua yang sekali. Jadi apa yang berlaku? Kedua-dua material akan cuba pula. Mestilah akan mencapai tahap thermoequilibrium kan. Dia akan usaha supaya temperature di antara air batu dan juga air teh tadi yang panas tadi tu mencapai thermal equilibrium. Betul tak? Maknanya kedua-dua bahan mempunyai temperature yang sama. So itu yang dipanggil sebagai conservation of energy. Maknanya energy bukan itu tak boleh panggil kat situ. Itu dipanggil sebagai thermal equilibrium. Jadi apa yang berlaku kat situ, conservation of energy adalah energy initial ada sama dengan energy yang final. So macam mana dia berlaku kat situ, kita tengok sekejap lagi. So negative sign keep consistency in the sign convection of delta T always use. Apa ni? Okay. So kat sini kita akan gunakan the change in temperature. Yang mana temperature, the change in T sama dengan T final tolak dengan T initial. Tak apa, kita akan tengok nanti. So in calorimetry, in some case, it may be difficult to determine which material gain heat and which material lost heat. Okay. Dalam konsep calorimetry ni, kita nak tengok mana satu material yang terima heat ataupun yang release heat. So macam mana kita tahu? So kita gunakan konsep therefore equation below can be used, which is the total Q equal to 0. Sebab apa? Sebab dia konsep dia daripada E initial is equal to E final. Conservation of energy lah. Betul, maknanya energy initial sama dengan energy final. Disebabkan case ini kita gunakan heat, so kita boleh Q1, Q initial equal to Q final. Jadi kalau kita bawa pergi ke sebelah, maknanya Q final tolak Q initial is equal to 0. Tetapi saya lebih galakkan awak guna konsep Q initial tolak dengan Q final. Supaya bila awak pakai Q initial equal Q final, the change in T mesti always T final tolak T initial. Sebab kalau awak gunakan konsep the change in Q ni kat sini, nanti dia akan berubah. Dia akan ada masalah, awak akan confuse untuk penggunaan the change in T tu nanti. So saya nak awak pakai dalam kes kita Q initial equal to Q final. Guna konsep conservation of energy yang macam ni. Boleh So kita tengok exercise. Right, kita tengok exercise dia. Ni nak bagi awak exercise tak payah. Kita buat sama-sama. Okay, kita buat sama-sama. 14.5, okay. How much energy is required to change a 400 gram ice cube from ice at negative 100 degrees C to steam at 110 degree Celsius. Oh, ini sama. Ini soalan macam ni. Ini soalan yang orang kata apa? Yang berkaitan dengan spesifik heat tu. Kita apa? Kita buat balik. So dia kata M sama dengan 400 gram. Bermaksud 400 gram sama dengan berapa kilogram? 0.4 kilogram. Okay. So daripada negative 10 degree C ke 100 degree C. 110. So kita lukis dulu. So kita ada temperature in degree Celsius dan juga Q dalam joule. So tengok. Kat sini dia pakai degree C kan. So tak ada masalah. So daripada negative 10 kepada 0 kepada 100 kemudian 110. Jadi kalau kita lukis macam ni naik 100 dan sini. So kalau kita ubah dia, saya pakai warna merah. So kita boleh sub. Okay. So kita boleh pecahkan dia kepada berapa kuartal? 5 kuartal kan? 2, 3, 4, 5. So this are 1, 2, 3, 4, 5. So kita kira dulu. So Q1 sama dengan MC the change in T. Sebab apa? Sebab ada perubahan temperature. Bila ada perubahan temperature, dia kena pakai MC delta T. So dapat 0.4 multiply by C of ice. Mana? 2.09 kali 10 kuasa 3 kali dengan change in temperature 0 plus 10. Sebab apa? Minus. Dapat sekian value. So Q2 sama dengan ML fusion, which is 0.4 darab dengan fusion adalah 3.33 kali 10 kuasa 5. Dapat value. So Q3 sama dengan MC the change in T. Sebab apa? Ada perubahan temperature. 0.4 darab dengan 4.186 kali 10 kuasa 3 darab dengan 100 minus 0. Dapat sekian.
So Q4 adalah ml of vaporization. Sebab apa? Dalam kes ni dia constant. So 0.4 darab dengan L of vaporization is 2.26 times 10 power of 6. Dapatlah sekian. Betul ke 10? Okay, betul lah. Okay, so dan Q5 sama dengan MC, the change in T. So kita akan dapat 0.4 darabkan dengan apa? Mana steam? Okay, 2.01 darab 10 kuasa 3 darabkan dengan 110 minus 100. So dapatlah sekian. Jadi kalau kita dikata how much energy is required. So Q total which is Q1 campur Q2 campur Q3 campur Q4 campur Q5. So dapatlah this kind of the other value. Alright. Boleh ya? Okay kah? Okay, so kat sini tengok jawapan dia. Okay, ni kita lukis Kita lukis. Dan kita dah kira. Dapatlah benda lah ni. Alright. So, itu untuk kes berkaitan dengan kata apa? Heat spesifik tadi. So, now kita tengok kepada konsep calorimetry lah. Okay. A 0.4 kg iron that is initially at 500 degrees is dropped into a bucket containing 20 kg of water at 22 degrees Celsius. Bermaksud, kes dia macam ni. Kes ni, kita ada 0.4 kg of iron. Ada iron ni yang pada permulaan temperature dia 500 degree C. Kemudian kita masukkan dia dalam satu bucket contain mempunyai 20 kg of water. Maknanya water tu sangat-sangat banyak yang mana air punya suhu adalah pada 22 degree Celsius. So dia tanya kita, what is the final equilibrium temperature? Maknanya bila kita dah masukkan bila kita dah masukkan iron dalam air, so what is the final temperature? Final equilibrium temperature. So dia kata neglect any energy transfer to or from the surrounding. Maknanya dia suruh kita ignore ni. Bermaksud kita boleh guna konsep apa? Konsep calorimetry. Jadi bila konsep calorimetry ni, apa yang kita boleh pakai adalah kita guna konsep of apa nama? Sekejap. Tadi saya cakap, saya kena tengok balik. Saya rasa sekejap. Tadi sekejap ya. Negative sign keep consistency. Saya rasa macam okay, sekejap. Saya rasa okay, sekejap. Okay, is the above equation the change in temperature is okay. So saya rasa ni. Okay. Saya tersilap, saya terbalik tadi. So kita kena saya cadangkan kat awak. Okay. Tadi saya cadangkan kita gunakan Q initial sama dengan Q final kan. Saya rasa kita jangan pakai yang ni. Kita pakai yang konsep ni. Sebab apa? The total Q is equal to 0. Which is Q1 campur Q2 sama dengan 0. Boleh faham tak? So maknanya total Q total Q adalah sama dengan Q initial campur Q final sama dengan 0. Bermaksud kat sini, kalau kita gunakan total Q is equal to 0, kita akan dapat the change in temperature ialah sama dengan T final tolak dengan T initial. Kalau kita gunakan konsep yang ni, Q initial equal to Q final, yang ini kat sebelah Q initial ni kita akan pakai T final tolak T initial. Kalau dekat bahagian sini kita akan pakai T initial tolak T final. So jadi untuk mengelakkan masalah dan awak untuk mengelakkan kekeliruan, better awak pakai the change in T adalah sama dengan T final tolak T initial. Yang mana dia akan apply dalam konsep the total Q is equal to 0. Tadi saya tersilap. Saya terfikir pula bila nak buat soalan ni. Okay. Boleh ke? Faham ke kat sini? Okay ke? Follow ke? Okay, tak apa, kita tengok example ni. So dia kata 4 kg iron as in, okay, yang ni dah ni. So macam ni kita nak kira what is the total what is the final energy. So kita katakan conservation of energy, total Q is equal to 0. Total energy adalah sama dengan 0. Jadi apa yang ada? Bahan apa yang kita ada? Kita ada iron dan kita ada water. So kita katalah Q iron, kata QI lah, campur dengan Q water sama dengan 0. Okay, QI campur dengan Q water sama dengan 0. Jadi Q sama dengan apa? Q is equal to MC, the change in temperature. Betul. Jadi kita kena gunakan konsep MC delta T. So maknanya MC, the change in T untuk iron campur dengan MC, the change in T untuk water sama dengan kosong. Boleh faham tak? Follow ke setakat ni senyap dia? Boleh. Alright. So jadi kes kat sini adalah iron berapa? Iron is 0.4 kg. Jadi C dia berapa? C of iron adalah 48.
Jadi dia change in temperature berapa? T final tolak T initial. T initial dia berapa? Is 500 degree Celsius. So kita sekarang ni kita nak cari T final, betul? Kita tak tahu. Jadi kita campurkan dengan, ini adalah yang berkaitan dengan iron. Right? Ini berkaitan dengan iron. Sekarang ni kita tolak campur dengan mass of water. Water berapa kilogram? 20 kilogram. Darab dengan C of water is 4186. Sama dengan 4.186 kali 10 kuasa 3 lah kan. Sama juga. Darabkan dengan T final tolak dengan T initial dia berapa? Adalah 22 degree Celsius. Which is sama dengan 0. Okay? Boleh ya? So, dekat sini. So, kita kembangkan. 0.4 darab 448 berapa? 0.4 dalam 448. Cuba kira. 179.2. 179.2. So 179.2 T final. Tolak dengan darab tadi dengan 500. 179.2 darab 500. 89600. 89600. Okey. So campurkan dengan, kalau kita ni better kita faktor lah, risau nanti masalah. So 20 darab 4186. 83720. 83720 T final. Okay, darab dengan 22. 83720 darab dengan 22. 1841840. 1841840. 840. 1841840. Okay. So sama dengan 0. So sekarang kita kembangkan dia. Jadi kita kembangkan apa benda kita boleh dapat. Yang ni 179.2 T final campurkan dengan 83720 T final dapat apa? So T final dapat apa? 2.97897838. Betul? 3839. Okay. Tolak akan dengan, okay, ni negatif 89600 negatif tolak dengan 1841840. Maknanya tolak. So maknanya dia still tolak. Berapa? So 09408 berapa? 1931440. Okay. So sama dengan 0. Jadi kita boleh kira T final. So T final sama dengan 1931440 bahagikan dengan 83899.2. So dapat apa? .02 degree Celsius. Jadi kita dapatlah T final dia. Jadi kalau kita tengok tadi, iron kita 0.4 kg ni masuk dalam 20 kg of water kan. Maknanya air itu sangat-sangat besar. Jadi the volume dia sangat besar. So bila volume dia sangat besar, kemudian dia masuk dalam air, so logik tak dia akan naik dia bawa 1 degree Celsius je. Kan? Logik tak ada masalah kan? So kalau kita tengok sini jawapan kita betul. Maknanya jawapan kita bukan rendah daripada 22. Jawapan kita lebih daripada 22. Maknanya dia dah cuba capai tahap equilibrium lah. Maknanya sedikit naik. So macam tu jugalah kalau kita nak buat teh ais. Kalau awak nak pastikan air teh ais awak tu sejuk kan. Sentiasa sejuk, awak kena kira berapakah volume of air yang awak nak pakai untuk teh dan berapa banyak berat air batu yang awak nak kena masukkan dalam awak punya air. Sebab tu kalau kita tengok kat kedai kan, air kedai apa yang teh ais manis tu yang pure tu kan, saya rasa dia ada formula kan. Dia buat air teh ais ada formula. So, saya rasa inilah kajian yang dia nak lakukan. Mungkin awak boleh pergi, awak nak buat intern kan, awak cakap saya nak buat assignment ni cik, saya nak kaji berapakah kandungan air yang cik gunakan dan berapa berat air batu untuk memastikan teh ais encik ni sentiasa sedap. Dan boleh dan boleh dapat ramai pelanggan. So awak cakaplah kalau kajian saya ni berjaya, encik boleh apply, encik kena beri setiap 1 sen hasil penjualan kepada diri saya. So awak dah boleh jadi kaya lah, nampak? 1 sen kalau orang beli kat awak, berapa banyak yang awak masuk satu kedai dah boleh berapa ratus. So dengan formula ni je lah awak dah boleh kaya. Macam itulah orang buat pattern. Okay, kalau kita tengok kat industri, macam mana dia boleh buat pattern. Contohnya dia buat pattern berkaitan dengan bateri.
Okay, bila dia buat bateri boleh jadi macam ni. So dia jual patent tu dekat industri. Jadi setiap berapa peratus akan bagi kat dia. So sebab tu dia relax je. Tapi bila nak hasilkan sesuatu idea patent tu, so dia akan jadi apa, dia perlukan masa dan dia perlukan knowledge. Sebab tu kita ni bila kita buat sesuatu, kita jadi orang yang berilmu. Bab kata moto UPM, berilmu dan berbakti. Jadi jadilah orang yang berilmu dulu supaya awak boleh berbakti kepada dunia. So macam itulah orang kata apa, kita ni bila kita belajar bukan sebab kita nak lulus exam je, tak. Sometimes tapi kita belajar ni sebab kita nak apply the knowledge yang kita dapat dalam kehidupan kita untuk menjadikan hidup kita lebih sejahtera, untuk jadikan hidup kita ni lebih, orang kata apa, lebih senang. So soalan daripada Mohsin kata bila nak temperature nak guna Kelvin. So dekat kes ni, kalaulah dekat SI unit ni dia pakai Kelvin, baru kita guna Kelvin. Tetapi kes ni kalau kita tengok dekat SI, dekat dia punya constant dia gunakan degree Celsius. So bermaksud kita remain dia punya question dalam keadaan degree Celsius. Okay, alright Mohsin? Settle? Okay, dan yang lain-lain jugalah. Okay, clear soalan? Okay, kita pergi kepada example seterusnya. Okay, 100 gram ice cube at 0 degree C is added 650 gram of water at 25 degree C in the thermos flask. What is the final temperature? So case ni apa? Kita ada air batu. Kita ada air batu dekat 0 degree C dan kita ada water dekat 25 degree C. So case ni lain sikit. Okay. Kat sini kita lain sikit. Okay, jap. Soalan Amihah ni apa? Kalau soalan tak bagi temperature, memang dia tak. Kalau soalan tak bagi temperature, kita tengok constant. Dekat constant dia dah bagi degree per degree C. Kat constant ni. Kalau constant dia bagi per degree C, so value dia dalam degree C. So untuk case heat ni, kita apply dia degree C. Okay? Tak ada masalah. Alright ke? Amirul? Okay. So, kat sini case dia adalah daripada 100 degree C 100 gram ice cube dekat 0 degree C kepada water. Bermaksud contoh kita ada air, kita buat air lah. Air kat rumah. Alright, awak ambil air dekat botol, kemudian awak campurkan dengan air batu. So air batu tu dekat 0 degree C. So kita tahu dekat 0 degree C dia akan ada apa? So daripada 0 degree C dia akan ada latent heat of fusion dulu, baru dia akan naik kan. So dalam kes ni bila kita nak buat kira final temperature, so kita guna konsep conservation of energy juga. Total Q is equal to 0. Tapi dekat kes ni adalah kita kena kira Q of air batu, ice, campur dengan Q of water sama dengan 0. Yang mana Q of ice ni dia berubah daripada air batu, ice kepada water. Jadi daripada ice kepada water, yang mana T final kita tak tahu. So dia melibatkan apa? Dia melibatkan dua situasi, which is latent heat of Q1 dan Q2. Maknanya yang melibatkan latent heat of fusion dan juga melibatkan konsep dia MC delta T. Jadi dekat sini akan ada ML of fusion campurkan dengan MC the change in T. Ni untuk ice. Dan dia akan campur MC the change in T untuk water. Is equal to 0. Yang ni boleh follow? Okay. Right. So, ML of fusion. So, sometimes like exam, kadang dia bagi je ML of fusion. Kadang tak pakai pun. Then kita nak tengok, nak kelirukan awak. Tapi kalau benda tu tak perlu, awak jangan pakai. So, sebab tu kalau kita buat soalan, kita kena tengok. Kita kena fahamkan konsep dia. So, dekat sini, ML of fusion. So, dia melibatkan apa? So kita ada 0.1 darabkan dengan ML of fusion 3.33 kali 10 kuasa 5. Campurkan dengan 0.1 of ice darab dengan water is 4186. Multiply by T final, tolak dengan 25 degree C. And campur dengan 0, okay. Ini yang belah sini adalah air batu. Yang ini adalah berkaitan dengan ice. Jadi kita gunakan mass of ice. Jadi dekat sebelah sini pula dia adalah sebelah sini adalah orang kata ini adalah water. So water dia bagi mass of water adalah 0.65. Awak jangan tersilap pula. Okey. Bahagian sini adalah water. Walaupun air batu ni tadi dia berubah menjadi water, okey, dan still kita pakai specific heat of water.
Okay, kita masih lagi pakai specific heat of water sebab air batu dia tukar jadi ais. Dia jadi water. Tapi amount dia tadi adalah 100 gram. At this bahagian pula water ni tadi dia punya amount of water adalah 0.65 gram. So kita kena pakai value dia. So darab dengan 4186 darab dengan T final tolakkan dengan 25. Saya tersilap sini. Okay. Awak pun senyap. Kat sini bukan 25, sini adalah 0. Sebab apa? Sebab air batu adalah tadi adalah sama dengan initial adalah 0, betul? Okay. So is equal to 0. Alright. So kita buat 3.33 kali 10 kuasa 5 darab dengan 0.1 jadi 3.33 kali 10 kuasa 4. Campurkan dengan 4186 darab dengan 0.1 dapatlah 418.6 T final. Tolakkan dengan darab dengan 0 kan. Tolak dengan 0. So ini kat sini campurkan dengan 0.65 darab 4186 berapa? Satu lapan darab 0.65 2.9. 272.9. Okay, T final. Okay, tolak dengan darab dengan 25 tadi. Enam, 8.0. 2.5. 2.5. Okay. Is equal to 0. Now, yang ini kita campurkan semua value kita campur. Yang TF ke, maknanya yang ada temperature kita boleh campur direct. So 272.9 campur dengan 418.6 akan jadi TF 95.89456 bukan 2 3.9. berapa? 3139.5. 3139.5. Okey. Dan 3330 tolak dengan kosong, tolakkan dengan 68022.5. Bermaksud 3330 tolak dengan 68. So maknanya 68 lagi besar lah. Kita dapat apa? 34722.5. Kita dapat 0. So T final is equal to 34722.5 bahagikan dengan 3139.5. So dapat value 11.06. So 6 degree Celsius. Alright. So dapatlah temperature dia yang ini. Okay. So nampak. Ini kita boleh turunkan nilai air kesejukan dia. So kat sini lah kalau kita nak buat air ke apa ke. So boleh tahulah berapakah mass air batu yang awak perlukan. Berapa banyak mass of water yang awak perlukan untuk mencapai air yang sedap. Okay. Nak buat sirap yang sedap ke. Nak buat teh ais yang sedap ke. Kan. So menggunakanlah konsep kalorimetri ni. Right. Okay, ada soalan? Padam dulu. Okay. Oh, habis dah. Okay. So habislah kita punya topik hari ni. Untuk heat. Untuk konsep heat. Ada soalan ke dekat ni? Doktor nak tanya. Tak ada. Yang slide dekat dalam Ultrabus tu memang tak habis slide dia. Of course lah tak habis sebab kita tak masuk chapter lagi. Akan saya nak bagi semua. Yang heat tu. Yang heat tu dia kiranya belum sampai slide 50 lebih. Ada 15 je kan. Nanti saya tambah lah. Ni dah habis saya tambah nanti. Gelojoh dia ni. Okay. Alright, ada apa lagi?